Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda bersama saya Tuan Asmawi Tuan Omar, hos anda dalam Let's Talk khas sempena pembentangan bajet 2017. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf berfirman yang bermaksud, setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, wahai orang yang amat dipercayai dan diamanah, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Nabi Allah Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kisah Nabi Allah Yusuf menunjukkan kepentingan pengurusan belanjawan buat masyarakat dan negara, mengapa ia penting. Dan apakah belanjawan yang dibuat memuaskan semua pihak? Bagi menjawab persoalan-persoalan ini kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Zulkifli Ahmad, pengarah strategi amanah, bagi membincangkan serta menganalisis belanjawan 2017 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Kewangan, Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak sebentar tadi di Parlimen, yang bertemakan mensejahtera kehidupan rakyat. Assalamualaikum yang berbahagia Dr. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Kita telah pun menghayati daripada awal sehingga ke akhir, lebih kurang 2 jam 20 minit lebih pembentangan belanjawan 2017 yang kita lihat. Saya kira pada tahun 2016, untuk belanjawan 2016 juga kita mengamati dengan penuh tekun. Betul. Dan pastinya belanjawan tahun ini yang telah pun dibentangkan, banyak tanggapan yang dibuat oleh pihak masyarakat dan juga penganalisis ekonomi, terutama dari semua peringkat yang ada kepentingan di dalamnya. Tanggapan awal, Doktor, bagaimana dengan belanjawan tahun ini? Ya, terima kasih Ustaz. Berkebetulan juga saya menulis sebagai prelude sebelum daripada pembentangan hari ini. Maka dalam tulisan yang agak ringkas itu telah saya sebutkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan tidak punya peluang, ataupun dia tidak punya peluang atau ruang untuk menjadi dan merumuskan belanjawan 2017 ini sebagai satu belanjawan yang populis sifatnya, ataupun belanjawan pilihan raya, belanjawan yang terlalu mesra rakyat. Mesra rakyat itu boleh, tapi tidak boleh terlalu, kerana beliau disekat dan dihalang dengan persoalan besar yang merupakan intipati kepada perumusan sebuah bajet. Apa dia? Menentukan pendapatan dan mencerakin ataupun mengatur perbelanjaan. Lalu dalam suasana yang diunjurkan 2017 itu, satu yang tidak sebenarnya jauh lebih baik daripada 2016. Ya, khususnya kerana apa yang diistilahkan sebagai headwind ataupun cabaran-cabaran luaran global, sama ada yang terbit daripada Brexit ke, ataupun yang terbit daripada ekonomi global yang sedang perlahan, termasuklah cabaran kemungkinan besar United States America Federal Reserve akan menaikkan kadar faedah mereka dengan QE ataupun quantitative easing itu, ataupun satu skim atau satu langkah yang mereka guna untuk merendahkan kadar faedah. Mungkin bila dia naik, dia akan menjejaskan semua emerging economy ataupun negara-negara membangun. Terutama cabaran besar adalah rakan dagang utama kita, yakni China. Yang sedang mengalami slowing down ekonomi mereka dari sudut pertumbuhan. Lalu kesemua ini meninggalkan satu impak besar, kerana kita adalah essentially sebuah negara yang ekspor sifatnya. Maka apabila permintaan global itu menurun, maka ekspor tolak import kita itu akan terjejas. Lalu dengan itu saya telah mengingatkan Putrajaya dan Menteri Kewangan supaya jangan terlalu populis, berhemat, supaya ada perkara-perkara yang akan saya sebut kemudian yang menunjukkan bahawa beliau tidak boleh untuk mengadakan merumuskan satu bajet yang terlalu election budget sifatnya ataupun bajet pilihan raya. Dan dikatakan bajet pilihan raya dari konteks yang macam mana yang pihak mana melihat? Ya, kalaulah
kita sudah dapat melakarkan pendapatan itu yang tentunya sudah sudah nampak terkesan daripada bermula 2016 lagi. Apakah maksudnya tidak obtainable ataupun achievable? Saya hampir begitulah. Kalaulah contoh, saya ambil contoh mudah. Ya, contoh kalau kita ambil cukai contohnya. Kalau cukai hasilnya daripada minyak, ya, dividen daripada Petronas dan cukai minyak ataupun PITA di petroleum income tax, ya, itu sudah jelasnya menurun, maka di satu sumber itu sudah jelas terkesan. Dan 2016 juga kita dilaporkan bahawa badan-badan korporat dan konglomerat besar ini mengalami penurunan keuntungan bersih, net profit mereka terkesan. Sebagai contoh, kalau ambil daripada sektor perbankan ya, kita dapati contohnya seperti Maybank. Maybank dan RHB, dua ya, orang kata the blue chip yang dalam bursa itu sebagai yang membawa yang memberikan pulangan the giant ya, our big boys lah katanya dalam perbankan ini. Mereka sudah dalam suku kedua tahun ini terjejas hampir 26% ya, kalau Maybank 26.8% dan RHB 37.36% net ataupun keuntungan bersih mereka terjejas. Lalu kita akan boleh mengagak kerana ini adalah direct tax ya. Cukai ini berbagai cukai langsung daripada income tax individu dan corporate tax. Lalu sebahagian besar yang dikaji, 100 lebih company yang dikaji, semuanya mengalami seperti ini. Lalu apa yang dimaksudkan? Anggaran pendapatan itu pastinya terjejas. Lalu kalau sudah begitu, Menteri Kewangan perlu berhati-hati. Kalau tidak, apa pun yang disebut hari ini tentang ramalan untuk menurunkan defisit fiskal kepada 3%, pastinya kita tahu not achievable macam mana Ustaz sebut tadi. Tak doable, tak mungkin tercapai. Sebab sasaran tahun ini yang merupakan 2016 yang telah diubah suai dalam Januari. Ya, Ustaz ingat tahun sudah ya. Oktober bentang, Januari sudah terpaksa recalibrate. Disusun, dirumus semula. Jadi diletakkan 3.1% defisit fiskal itu. Saya nak terus terang sebutkan, itu tidak berjaya sebenarnya tahun ini. Dan Menteri Kewangan tidak mahu mengakui itu. Lalu lebih parah, meletakkan pula target 2017 itu sebagai 3%. Saya akan terangkan sebentar nanti bahawa pendapatan berdasar hatta ramalan pungutan daripada GST pun. GST itu dipungut daripada rakyat. Apabila rakyat sudah tidak punya keupayaan berbelanja, sebab itu Ustaz ingat ya, kalau dia bagi pun BRIM, kalau dibagi pun potongan KWSP kepada rakyat yang membayar, ya Ustaz ya, apa tujuan sebaliknya? Jadi dalam konteks ini Doktor ya, mungkin konsep mensejahterakan rakyat. Apakah yang dikatakan secara koinsidennya bajet pilihan raya dan sebagainya, adakah dengan kenaikan BRIM daripada asal 1,050 kepada 1,200, tackle untuk win the heart of the public servant daripada 1.6 juta. Betul. Sebab mungkin di kala ini dikatakan 1.6 juta penjawat awam ni mungkin dikatakan antara target voters yang existing target voters yang perlu dibelai. Macam mana? Betul. Banyak lagi perkara lain. Ya, saya melihat bajet ini sangat menyeluruh. Dari segi menyuntik rasa enak, feel good factor, ya, kerana semuanya dapat. Termasuk RM500 penjawat awam dapat bonus ya. Dan BRIM penambahan RM150 di 40, dan satu kelompok yang lain itu the higher M40 itu pula middle income itu pertengahannya itu diberikan RM100 kepada individu yang bujang, ditambahkan RM50. Semua dapat, petani, nelayan semua dapat, untuk anak sekolah, mahasiswa ya. Saya lihat semua. Lalu balik kepada persoalan Ustaz tadi, kalau kita lihat
dari segi memberikan peruntukan-peruntukan itu pada saya sangat jelas. Adalah untuk pada akhirnya menyuntik the feel good factor itu, supaya semua walaupun RM50 pokoknya naik, ya, semua rasa seronok, rasa sedap, ya. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa pendapatan mereka tidak naik. Kalau yang dalam sektor informal tu, the third sector yang meniaga, lagi lebih tambah lagi susah. Kalau yang gaji pun susah, sebab gaji pun tak naik. Jadi dengan kata lain, saya lihat itu sebagai petandanya bahawa ini bajet pilihan raya, walaupun tidak semewah macam mana pun. Keduanya pula, saya lihat satu kelainan dalam pembentangan kali ini. Dipanggil semua, sampai Tok Batin, ketua-ketua kampung, ya, anak-anak ni, semualah yang berkaitan dengan bidang. Yang berkaitan dengan bidang. Pada saya itu satu kelainan, dan mungkin itu kreativiti, dan kita boleh berikan kredit kepada Menteri dan Menteri Kewangan kerana itu satu pendekatan baru pada saya. Jadi semua dapat merasakan itu keterangkuman, itu inklusif. Ya. Semuanya dapat rasa bahawa mereka diiktiraf, satu benda yang baik. Namun hakikatnya apakah we are better off atau worse off? Pada saya itu lebih penting daripada apa yang dipanggilkan sebagai showcase ini saja. Itu memperagakan satu itu baik. Ya, kita mengiktiraf semua sumbangan kepada negara. Ya, Paralimpiknya semuanya. Saya sangat ya, Dr. Fauziahnya, semualah. Ya, usahawan-usahawan mudanya begitu. Pada waktu yang sama, apakah rakyat dapat dibantu mengatasi kos haraan hidup yang tinggi dan pendapatan yang masih di peringkat yang mereka secara terang kita boleh katakan, Doktor, ya, adakah bajet kali ini ataupun bajet yang 2016 masih juga terasa yang dikatakan yang kaya semakin kaya, yang pendapatan sederhana semakin juga mengalami ada sedikit oppressiveness, kalau boleh dihuraikan kenyataan itu? Saya terpaksa mengakui kebenaran perkataan kenyataan itu dari sudut apa, ya? Dari sudut apabila kita berdepan dengan kos haraan hidup yang berpendapatan rendah, makannya pun nasi. Yang mewah pun makannya pun nasi, dia tak makan. Kita staple food kita, masakan ruji kita. Malaysia. Ya, jadi dengan kata lain, ya, maknanya kelompok berpendapatan rendah akan pastinya dari sudut nisbah, ya, kepada perbelanjaan itu akan merasakan bahawa mereka jauh lebih tertekan. Dan dia miskin bandar pun lain, fenomena miskin bandar. Urban poverty. Urban poverty, ya, Ustaz. Saya menggunakan bahasa yang lebih canggih. Dengan izin. Dengan izin. Jadi pada saya ini satu perkara yang saya mahu mengingatkan Menteri Kewangan bahawa di samping dan di sebalik semua yang mau dicetuskan feel good factor itu, hakikatnya hidup harian itu, ya, dengan kos haraan hidup itu, pengangkutannya, pendidikan, semua itu masih lagi tidak terjawab langsung. Pemberian itu one off, bukan dapatnya bulanan, tapi kos itu harian. Okey, kalau dikatakan juga kita dikatakan ada khabar gembira tentang tidak ada kenaikan rumus GST dan sebagainya. Apakah ini kerajaan barangkali sudah selesa dengan peratusan yang ada untuk sustain pendapatan dari konteks government service tax? Good and Services Tax ni, Ustaz, GST. Saya terus terang menyatakan di sini. Tadi kita lihatkan 30B. Iya. Cumanya saya akan, saya sebutkan bahawa sebenarnya kerajaan tertekan. Dan yang bermakna itu Menteri Kewangan dan Menteri tahu bahawa kalau mengikut perhitungan orang-orang EPU, mau saja mereka naikkan. Hanya kerana tahun depan ni mungkin tahun pilihan raya. Sebenarnya apapun yang mereka letakkan sebagai 600 GST itu, ya, dengan kadar sepan yang lain itu sebenarnya tidak mencukupi. Sebab
yang saya mulakan tadi. Ya. Ya, income daripada corporate tax dan income tax semuanya menunjukkan bahawa penurunan. Hatta GST collection pun, pungutan GST itu pun tidak sampai ke sasaran yang mereka mahukan. Sebab keupayaan membeli, the purchasing power atau disposable income ataupun pendapatan boleh berbelanja itu sangat dikesan dengan pelbagai, dia terhimpit ataupun terhambat dengan beberapa faktor-faktor lain, termasuklah kosaran hidup yang terus tinggi. Jadi kita cakap betul inflasi secara resminya 2%, 25%, 26 ya, atau lebih rendah daripada itu sebutannya ikut Jabatan Statistik. Tetapi rakyat yang menanggung kosaran hidup itu tahu bahawa ya, apapun ikan kembung dia beli ke atau apapun yang dia ayam, segala sayur, minyak ya, yang mereka beli hari-harian itu tidak 2.6%. Ambil saja roti canai, ambil saja apa pun yang mereka makan. Itu daily consumption. Sudah 30, 40 dan ada yang double the price. Jadi indeks apa dia panggil penggunaan CPI itu, Consumer Price Index, menunjukkan pada resminya inflasi itu tidak membayangkan apa yang mereka hadapi. Jadi kalau kita katakan begini, bajet kali ini untuk cater kepada urban poverty dan juga rural poverty, agaknya mungkin ada sedikit dia agak saya lihat bahawa perumusan bajet ini berusaha untuk menangani apa yang mahu dicapai. Tetapi pada waktu yang sama ada perkara-perkara yang ada hakikat di sebalik ya kenaikan kos barang itu. Yang antara lain jelas pada kita adalah tarikan subsidi. Tarikan subsidi itu dia bukan inflasi kerana dia inflasi ada dua tu Ustaz. Inflasi dicetuskan kerana permintaan lebih tinggi daripada bekalan. Itu dipanggilkan demand pull, cost push. Kita ini adalah kerana cost. Cost khususnya kerana inflasi kita adalah kerana cost. Justru kerana tarikan kerana ditarik subsidi, maka kos itu melambung. Jadi oleh kerana itu ini perkara struktural kita, ekonomi struktural itu yang sukar untuk nak ditangani, dan termasuklah kalau bila nilai ringgit kita jatuh, then become imported inflation, inflasi yang diimport kerana nilai ringgit kita membeli barang, kalau dulunya RM100 boleh mendapat 5 barang, sekarang ni RM100 sudah hanya mendapat 2 barang. Jadi seperti itu adalah bukan kata yang dengan Thailand pun kita jatuh, dengan Singapura pun jatuh, dengan US lagi jatuh. Jadi itu kedudukan kita. Oleh kerana itu rakyat terhimpit pada akhirnya atas barangan dan services itu terkesan. Jadi kalau dalam konteks kebajikan secara keseluruhan mungkin nampak winning lah, to win the heart of kita punya rakyat. Jadi ulasan ini kita lihat contohnya dalam bidang kesihatan sendiri, doktor ada sebut di awal bincangan kita di luar tadi pun, mungkin orang tak boleh tahu. Jadi perbincangan kita ni tentang berlaku kekurangan bed di hospital dan sebagainya, dan berlaku juga lambakan para doktor muda yang belum masuk lagi. Dan ini adalah dengan sekaligus itu peluang pekerjaan kepada golongan pakar terutamanya. Jadi dia ada sebut tentang bagaimana dia membuat jawatan baru untuk mengelakkan daripada berlakunya penghijrahan barangkali. Bagaimana ulasan doktor? Okey, saya rasa itu satu respons yang baik. Dia pun tahu bahawa bajet Pakatan Harapan telah menggariskan beberapa langkah-langkah yang akan menangani permasalahan-permasalahan dalam sektor healthcare ataupun penjagaan kesihatan itu. Dan saya melihat bahawa dengan dengan cara dipanggil the carrot carrot, and then the carrot itu yang dia cuba untuk jangan tinggalkan perkhidmatan awam kerana dia menambahkan satu lagi daripada 54 tadi kepada 56 sebelum naik ke jusasi kedua-dua perubatan dan juga pergigian doktor pakai ini. Saya rasa satu langkah yang baik. Namun pada saya
perkara yang menjadi lebih basic dan fundamental yang Menteri Kewangan kena tahu adalah persoalan mengapa graduan itu perlu menunggu hingga ke 6 bulan untuk mendapat Di-employed. housemanship, Yeah. internship, both, kedua-dua sekali. Yeah. Doktor yang baru keluar dan juga farmasis. Ini yang patutnya digarap secara lebih jangka jauh. Sebabnya mudah. Kerana tidak cukup hospital yang mengendalikan housemanship training. Ya. Bukan semua boleh buat. Jadi hanya 40 seluruh negara. 40 saja Ya. yang buat. Bila kita perhatikan ini, itu langkah-langkah yang kami cadangkan, sama ada menggunakan hospital awal, hospital swasta, ya. dan juga klinik-klinik yang boleh kita upgrade dengan doktornya, klinik desa dan yang lain itu. Tetapi poin yang besarnya situ adalah satu yang dikatakan sebagai mismatch. Satu Salah padanan. salah padanan, cantiklah bahasa Ustaz ni. Salah padanan di antara bekalan doktor dan kebolehan keupayaan untuk diurus ataupun dimasukkan dalam pasaran. Ya. Maksudnya pasaran itu ada hospital. Justru kerana itu kita tanya kembali. Awal tadi Menteri Kewangan ada menyebutkan bahawa kita sudah merupakan dari sudut pendapatan kelompok dan negara yang sudah di liga higher middle income, ya, ataupun bersama dengan kelompok-kelompok dan menyebutkan, nanti saya akan ulas kemudian, menyebutkan bahawa kita sudah ke situ, di situ di liga pendapatan sederhana tinggi, upper middle. Apa middle? Pada waktu yang sama saya ingatkan Menteri Kewangan kita ni dan Menteri bahawa itu saja tidak cukup. Dia menyebutkan tentang happiness and quality of life. Bukan pertama kali pun dia sebut. Tapi perkara itu mesti melepasi retorik. Dan mesti melepasi hanya sebutan. Dia mesti grounded lah. Mesti grounded, mesti membumi. Dan dalam sektor Ya. kesihatan, apa maksudnya? Maksudnya adalah apakah negara itu punya cukup hospital, punya cukup katil, punya cukup tempat untuk graduan terus dapat diserap dalam housemanship and internship. Ya. Kajian saya sedikit membuktikan bahawa negara-negara yang sudah dianggap mau sebagai benchmark, sebagai ukuran itu, kalau kita di liga yang negara maju ataupun yang higher middle, dia mesti ada 2.23 katil setiap 1,000. Sakit. Bukan setiap 1,000 penduduk. Itu average. Lalu bila kita hitung-hitung, saya mengikut kajian itu, Ya. kita kekurangan 16,000 katil. Bermakna kalau kita ambil kurang lebih macam hospital Shah Alam tu 250 katil. On average, congakkan kita akan dapati bahawa negara kekurangan 35 hingga 40 buah hospital lagi. Untuk kekal dalam daerah yang dianggap selesa dan Comfort boleh zone. the comfort ataupun itu boleh dikatakan comfortable. Ya. Ya, ini kita sangat bawah. Ya, dari sangat terjejas. Kerana itulah mereka terpaksa duduk di rumah untuk 6 bulan. Nah, persoalan saya adalah bagaimana? Kenapa berlaku mismatch ini? Clearly there is a bad planning. Ya. Ya, satu perancangan yang timpang. Lalu kalau saya mau melihat Ya. yang dikatakan kemajuan itu, harusnya persoalan hospital, pembinaannya mesti diatur dan dirancang. Quality hidup lah. Quality of life. Akhirnya dia akan menjelaskan quality of life. Dan itu tidak termasuk pada saya Ya. isu-isu yang lebih kritikal dari sudut takbir urus, healthcare. Ya. Contoh, memberikan konsesi terlalu lama kepada perkhidmatan dobi, perkhidmatan laundry, perkhidmatan bekalan ubat-ubatan dan the disposable segalanya. Jadi mungkin kekayaan itu berkisar. Ya, itu yang balik kepada persoalan ini yang sebenarnya menjadikan
pengherotan pasaran, ya, ataupun distortion of the market. Dan distortion of market ini is a structural problem. Yeah. Dan kita mesti dismantle, kita mesti hapuskan semua konsesi-konsesi seperti ini. Ya. Apabila sebab apa? Akhirnya yang menanggung adalah rakyat yang terpaksa membayar ubat-ubatan yang tinggi. Ya. Jadi ini dia yang saya rasa mesti disinggung, jangan dan tidak disentuh langsung oleh Menteri Kewangan. Oleh kerana masa pun kita berbaki 10 minit lagi, Doktor. Saya tengok takut ada benda yang kita nak, benda penting yang kita highlightkan. Contoh, apabila disebut tentang ketirisan banyak juga dalam berlaku. Disebabkan integriti yang setengah-setengah daripada salah takbir dan sebagainya. Apakah ini akan menyebabkan banyak juga distortion yang berlaku dalam perbelanjaan negara? Baik, sementara Ustaz menyebutkan perkara ini, saya pun tidak menyinggungnya dan sebenarnya saya menunggu komitmen daripada Menteri Kewangan sendiri, Perdana Menteri, untuk paling tidaknya bagilah lip service. Lip service pun tak ada. Maknanya ia bukan dalam radar perhitungannya. Ataukah dia sudah merasa malu sangat untuk menyebutkannya untuk kesekian kalinya. Sebab akhirnya yang akan dapat menjimatkan dan sekaligus mengangkat pendapatan kita semudahnya adalah menutup lubang-lubang ketirisan itu. Lubang-lubang ketirisan itulah yang dilaporkan setiap saban tahun oleh Ketua Audit Negara. Yang di antara 20 hingga 25 hingga 30% kebocoran itu dari sudut procurement dan sebagainya. Perolehan. Jadi Ustaz, memang Ustaz, soalan itu pada saya adalah sangat tepat. Ya. Kerana belanjawan 2 jam 20 minit tadi tak singgung pun komitmen atas persoalan tadbir urus, atau persoalan ketelusan, komitmen. Transparansi. Itu sudah menjadi penting. Dan mutakhir ni pula kita dengar bukan saja orang-orang penguasa politik saja yang mungkin terlibat dalam beberapa perkara yang hari ini dianggap skandal, tapi birokrat pun Ustaz. Jabatan air Sabah contohnya. 114.5 juta menyimpan dalam kabinet bawah katil dan sebagainya. Jadi apakah tidak mahu disinggung langsung? Itu yang kita ketahui. Jadi dengan kata lain, kalau kita dapat save, sebab kita ada di Kerajaan Negeri Selangor contohnya, terima kasih kepada Menteri Besarnya yang dulu maupun yang sekarang ini, kita dapat membuktikan that kalau kita mengurus takbir dengan baik, dari sudut perolehan, open tender ni pun satu hal juga. Dia mesti ada komitmen lebih daripada sekadar buat open tender. Kerana dalam open tender itu pun banyak perkara yang boleh disongsangkan atau diurus secara curang. Jadi akhirnya juga tidak dapat. Orang itu juga yang dapat. Dan dia masuk dalam 20 syarikat dan sebagainya. Kita tahu cerita semua ni. Jadi, dan kalau seorang itu dapat, kita kena tahu kenapa dia dapat. Apa dia punya asas kejayaan dia. Orang lain boleh belajar. Bukan dia saja dapat. Asas rotational basis pun kena dikira. Bukan saja rotational, patutnya bukan saja rotate. Maknanya orang itu, maknanya sebuah syarikat yang mahu survive, dia mesti sifatnya daya saingnya tinggi. Jadi bila dia diberi faham kenapa dia tak dapat, at least the next round, dia akan dapat improve syarikat dia. Dari sudut apa pun. Tapi ketulusan itu tidak ada. Yang dapat itu kita tak tahu kenapa dia dapat. Jadi ini dia perkara yang takbir urus yang Ustaz sebutkan tadi. Ketirisan itu juga bermaksud, maknanya satu apa dipanggil sebagai value for money, nilai kepada pelaburan kita, penggunaan dana awam ini semua, yang menjadikan ia sangat bermakna andainya dapat kita tutup lubang-lubang ketirisan tu Ustaz. Jadi ramai yang mungkin membuat perbandingan dengan pembentangan bajet yang Pakatan Harapan, oleh kerana mungkin bersifat mikro kalau di Selangor saja mungkin, atau di setengah-setengah negeri, nak banding dengan belanjawan 2017 yang dibentang oleh Menteri Kewangan yang bersifat makro untuk bersifat nasional. Jadi ulasan yang berbahagia Doktor, macam mana? Yalah, tentunya lah kami
kita kena akui, Ustaz, banyak-banyak negara-negara Commonwealth ini, parliamentary, atas Westminster punya parliamentary system ini. Kami bolehlah, bukan apanya, dengan segala rendah hatinya menyebutkan bahawa Malaysia lah antara negara di mana amalan pembangkang setiap tahun berjaya merumuskan bajet alternatif guna untuk menyemak dan mengimbangi takbir urus dan perumusan bajet yang kami anggap dari sudut-sudut tertentu adalah masih lagi timpang. Jadi oleh kerana itu kami terpaksa menyediakan sesuatu yang memang kita tidak ada data-data tu, Ustaz. Saya adalah daripada 1999 lagi sentiasa bersama dalam tim dan panel menyediakan bajet pembangkang, dulunya Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, hari ini Pakatan Harapan. Dengan tidak ada EPU punya backing ni, kita masih lagi boleh merumuskan untuk membuktikan bahawa perkara ini ada asas-asas dan fundamental dan prinsipalnya. Dan kalaupun kami tidak dapat secara tepat merumuskan apa revenue dan apa juga besaran perbelanjaan itu dengan lebih meluas, dia makro dan mikro ni bukannya atau besar atau kecil tu, Ustaz. Isu makro adalah isu macroeconomics. Dia bersabit dengan employment, inflasi, pertumbuhan itu. Jadi kalau mikro itu dia bersabitan dengan prices dan sebagainya. Jadi walaupun di peringkat state, kita pun ada perumusan bajet itu. Tapi kita telah membuktikan, sebab maksud saya tadi itu, bahawa kalau kita takbir urus dengan baik, kalau kita berjaya mengurus negeri ini, insya-Allah atas prinsip dan amalan dan takbir urus yang sama, good governance yang sama, kita mampu mengunjurkan, andainya kita mengambil alih Putrajaya atas prinsip-prinsip accountability, kebertanggungjawaban, prinsip-prinsip kompetensi, dan ayat yang Ustaz sebutkan tadi itu, berhemat. Bila datang masa mewah, kita simpan. Datang masa susah, masa kering, kita belanja. Itu prinsip yang Ustaz sebutkan tadi. Itu sebenarnya adalah Keynesian punya prinsipal, counter-cyclical itu. Itu sebenarnya adalah klasikal ekonomi yang... Dalam amalan mudah pun begitu. Kita harian. Ya, begitu. Dalam kita belanja anak-anak kita, belanja rumah tangga kita pun begitu. Beringat. Beringat untuk masa hari hujan katanya. Walaupun sebaliknya. Jadi, pada kami lah, Ustaz, akhirnya yang penting adalah komitmen untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat itu bukan pada sebutan, bukan pada retorik. Grounded. Mesti grounded dan membumi. Sebab seperti mana Ustaz sebutkan tadi, apa tadi? Apakah jurang kaya miskin itu sudah semakin lebih dapat dirapatkan? Apakah saya tengok contohnya, jangan ada dalam satu... sekarang ini pun sudah menjadi begitu. Ada negeri-negeri miskin. Dan kami dalam Pakatan Harapan pun mengharapkan, sikit sebanyak sudah ada nampak respons Putrajaya kepada itu. Perbelanjaan mesti diberikan tumpuan juga kepada negeri-negeri miskin, seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis itu. Dan Sabah Sarawak. Jangan di Klang Valley saja. Jadi itu pun satu hal yang kita mahukan keseimbangan. Itu dimaksudkan sebagai inklusif juga tu. Okey, kebetulan kita pun masa tak banyak ni dah, betul Okey, dalam kita meletakkan bajet yang begitu besar 260.8 dan sebagainya, kita tidak juga boleh nak imbang dari segi kadar hutang yang terpaksa kita kena tanggung dan juga kita bayar. Bagaimana pandangan Dato'? Ini satu perkara yang saya kira sangat penting. Dan saya terpaksa menyebutkan bahawa dari sudut balik kepada asal perbincangan kita lebih awal tadi moderator saya perhatikan yang perkara ini mau tidak langsung diberikan perhatian oleh Menteri Kewangan. Adakah berlaku diversion? Ya, sengaja saya kira. Sebab apa? Sepatutnya perkara itu ada dalam butiran anggaran perbelanjaan dalam buku tebal bajet itu sebenarnya. Saya mendapati bahawa hutang services of debt ataupun pembayaran hutang tahunan dari sudut bayaran bunganya ada saja. Tahun ini saya perasan adalah 28.8 bilion. Tahun sudah 26.6.
Kalau 26.6 setahun 2016, sebulan 22.6. Maaf, sebulan adalah 2.2, 2.6. Ya. Ya. Jadi oleh kerana itu saya terpaksa menyebutkan bahawa tak ada, sebab saya tengok, maaf ya kalau saya tengok kan, 2014 22.6 bilion, 2015 24.4, 2016 26.6, 2017 diunjurkan 28.8. Maksudnya kalau dari sudut satu kemajuan yang komitmen kepada dikatakan tadi fiskal, pengurusan fiskal, polisi fiskal, ini jelasnya tidak begitu. Sebab apa? It's always increasing. Dan kalau ambil itu, maknanya 28.8 ni, kalau dengan bajet 260 bilion ni Ustaz, maksudnya is almost like 8%, 9% of the entire budget. Kalau kita banding dengan neighboring countries di Dia, Asia, dia tidak begitu juga Ustaz ya. Dia kalau kita nak buat perbandingan ni mesti apple to apple. Sebab mereka itu baru-baru ni saya tengok ada seorang menteri kewangan kedua lah, saya terus sebutkan. Dia kata bahawa kita 4%, orang lain 2%. Itu saya rasa adalah satu perbuatan yang sengaja dilakukan. Dari segi apa? Dari segi dia tidak honest, dia tidak jujur. Dia begini, kalau kita menggunakan peratus, kita mesti tahu. Sebagai contoh, kalau Ustaz dapat 80% markah, ya, saya 50%. Nah, untuk Ustaz membuat kemajuan ke arah 90% ataupun 85%, itu peningkatan yang sikit bukan? Saya kalau hampir-hampir double baru sama dengan Ustaz. Jadi peratus saya mesti tinggi, peratus Ustaz tidak perlu tinggi untuk sampai kepada 100%. Saya double. Jadi dengan kata lain, bila kita buat pertumbuhan 4%, Singapura 2%, South Korea, itu bukan menunjukkan bahawa kita lebih baik pada mereka. Kita bergerak dalam base yang rendah. Macam tadi, student A, dia 50% peperiksaan penggal tahun, tengah penggal. Student B, dia dah 90%. Jadi untuk dia meningkat kepada yang kata pada 100%, dia hanya memerlukan 10%. Tapi kepada yang ini, dia memerlukan 50%. to work harder. Maksudnya, bagi mereka itu, 2% itu besar. Bagi kita 400 itu, mungkin kemelesetan. Jadi dengan kata lain, angka-angka ni, orang awam tak faham. Orang kampung tak faham. Tapi menteri guna-guna itu, dia kata pertumbuhan kita adalah paling baik di seluruh rantau ini. Tapi orang yang tahu bahawa itu bukan secara jujurnya, statistically dia tidak tepat ya. Jadi saya nak ingatkan balik, bab hutang ini memang terus meningkat. Nah, kalau kerajaan Najib Tun Razak tidak untuk 2017 ini tidak mengambil perhatian ini, saya khawatir bahawa segala target-target tadi, kita mulakan tadi dengan defisit fiskal nak 3%, semua akan gagal. Sebab apa? Pendapatannya akan tidak dapat dijana kerana cabaran global. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung ni Doktor. Tema mensejahterakan rakyat, kalau setiap tahun dikatakan pembentangan bil ataupun bajet 2016 dan sebelum-sebelumnya memang untuk melihat kesenangan kepada rakyat. Tapi oleh kerana tahun ini 2017 kita pun telah tengok berapa jumlah yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Jadi sebagai penutupnya, kalau membuat check and balance kepada perbincangan kita hari ini, silakan Doktor, kata-kata akhir silakan. Ya, saya pada awal kita telah mengatakan bahawa 2017 bukan tahun yang mudah. Dan tulisan saya dan bukan saja saya, pakar-pakar ekonomi sudah menyatakan sedemikian. Nah, ketika Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak membuat komentar yang agak tajam di hujung itu, menyebabkan semua MP, sebagian besar MP ahli parlimen pembangkang keluar, semacam bila kita mengingatkan dia akan ribut tahun depan itu, dia seolah-olah menafikan bahawa negara sedang mengalami kesukaran untuk mengemudi satu urus tadbir ekonomi dan kewangan yang baik. Itu adalah satu check and balance bagi kami. Jadi
bila saya perhatikan bahawa penafian itu dibuat seolah-olah macam itu semua adalah rekayasa ataupun ciptaan pembangkang saja untuk menakut-nakutkan. Saya ingat dia tidak jujur. Okey. Jadi oleh kerana itu, kalau benar-benar kita mahu mensejahterakan rakyat, betul untuk 2017 ada semua kita telah diberi sedikit subsidi. tambahan saya, walaupun saya minta doktor bagi kata-kata agak sedikit saja, oleh kerana doktor ni sebagai orang kuat dalam amanah. Ya. Adakah dengan kewujudan perpecahan dan percambahan kelompok-kelompok baru dalam parti politik Malaysia, apakah ini terpaksa membuat to strengthen further in order to sustain economic as well as political? Bagaimana? Oh, itu soalannya agak berbeza, tapi saya boleh memberikan jawapan spontan saya. Oh, ya. Apa yang saya perhatikan dalam konteks lanskap politik hari ini, sedang berlaku apa yang dikatakan sebagai satu realignment besar. It's a mega realignment. Parti-parti politik dan objektif-objektif perjuangan. Ya. Saya kiranya perkara ini mudahnya dia terbelah pada dua. Kelompok yang mau mengekalkan kuasa dan penguasa politik itu kepada UMNO Barisan Nasional, dan kelompok yang memerhatikan ataupun yang menanggapi bahawa UMNO Barisan Nasional ini perlu direhatkan. Kelompok itu sudah menjadi hari ini jelas. Jadi sampai Pakatan Harapan sudah menjadi Pakatan Harapan plus bersatu, Sahabat Sarawaknya, dan juga ya parti seperti Parti Islam Malaysia PAS, kalau dia mau bersama dalam pembangkang untuk menamatkan dan merehatkan UMNO Barisan Nasional. Jadi pada saya lah ini adalah baik, sebab dalam political contest ataupun dalam persaingan politik, ya, dia memerlukan itu. Dia memerlukan kepada check and balance. Dan sebaik saja kita berhenti membuat semak dan imbang itu, tambahan kalau institusi-institusi kritikal negara sudah dimandulkan di bawah eksekutif atau the branch of executive, maka semak imbang itu tidak akan dapat dilakukan. Lalu akan berlakulah pengurusan perumusan bajet, check and balance kepada takbir lurus, kepada amalan-amalan ketirisan, kebocoran, korupsi, penyalahguna kuasa, semua itu akan gagal. Bagi saya, apa yang sedang berlaku ini sangat cantik. Dia memberikan dinamisme, dan dinamika itu adalah penting untuk negara terus bangun. Kalau tidak, kita akan mengalami keruputan, dan saya guna istilahnya a failing state. Kalaupun belum fail state, negara yang sedang gagal, kalaupun belum penuh, belum boleh dikatakan negara gagal, tapi kita sudah nampak ke situ. Maknanya fungsi-fungsi institusi negara itu tidak dapat berperanan. Baik. Maka itu yang dimaksudkan negara yang... Terima kasih kepada Dr. Zulkifli Ahmad, pengarah strategi amanah yang telah pun menguraikan. Kalau nak bincang banyak lagi dalam selama 2 jam 20 minit Ya, kita tak sentuh banyak. Banyak kementerian tak sentuh. Banyak kita tak sentuh. Oleh kerana masa kita ada pun 40 minit yang dibentang 2 jam 20 minit. Jadi insyaAllah kalau ada waktu kita bincang lagi. InsyaAllah kalau ada waktu, Doktor, ya. Dan demikian tadi kita telah pun bersama dengan yang berbahagia Dr. Zulkifli Ahmad yang merupakan pengarah strategi amanah yang telah pun mengulas dalam konteks beliau yang mewakili amanah pada bajet 2017 yang telah dibentangkan di Parlimen oleh Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sehingga kita jumpa lagi dalam waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.